berhati-hati ketika bercakap. Sebab apa? Sebab dari apa yang kita keluarkan daripada lidah kita, percakapan yang kita keluarkan daripada mulut kita, tidak selamanya membawa kesenangan kepada orang lain. Terkadang apa yang kita ucapkan daripada lidah kita, kita merasa apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah sesuatu yang betul. Tetapi bagi orang lain yang mendengar adalah sesuatu yang tidak betul. Terkadang kita berfikir, kita merasa apa yang kita keluarkan daripada lidah kita ini hanyalah sekadar gurauan. Tapi pada pandangan orang lain, bahawa apa yang kita keluarkan daripada mulut kita, apa yang kita keluarkan daripada lidah kita, apa yang kita lafazkan berupa hinaan. Jadi tidak selamanya apa yang kita anggap itu betul adalah betul, dan tidak selamanya apa yang kita anggap benda itu salah adalah salah. Jadi berhati-hati dalam mengucapkan, berhati-hati dalam melafazkan. Contoh ada seorang lelaki bernama Fulan dan kawan kepada si Fulan bernama Fulin. Jadi si Fulan bekerja di satu tempat. Okey, senang kita cerita, si Fulan bekerja di kedai runcit, sedangkan si Fulin bekerja di kedai runcit yang lain. Sama-sama kerja kedai runcit. Si Fulan kerja di kedai runcit A dengan gaji RM1,000, sedangkan si Fulin kerja di kedai runcit B dengan gaji RM1,200. Jadi perbezaan antara gaji si Fulan dengan si Fulin adalah RM200. Sama-sama kerja di kedai runcit yang berbeza dengan gaji yang berbeza. Tiba-tiba si Fulin dengan gaji RM1,200 dia merasa bangga di depan si Fulan. Apa kata si Fulan? Apa kata si Fulin kepada si Fulan? Weh Fulan, kita sama-sama kerja kedai runcit, tapi aku RM1,200, gaji kau cuma RM1,000. Maksudnya bos kau tak berapa hargai titik peluh kau dengan hasil kerja kau. Dia cuma hargai titik peluh kau, usaha kau dengan RM1,000. Kalau kita di tempat si Fulan, apa yang kita rasa? Betul juga, aku kerja kedai runcit, Fulin pun kerja kedai runcit, tapi gaji berbeza. Akhirnya si Fulan pun pergi jumpa dengan bos si Fulan untuk minta naikkan gaji. Dan bos si Fulan tak bagi. Tak boleh, gaji kau tetap RM1,000. Perasaan si Fulan marah. Kenapa si Fulin kerja kedai runcit dapat RM1,200, kenapa aku kerja RM1,000? Dan akhirnya bergaduh dengan bos, dan akhirnya si Fulan pun diberhentikan kerja. Setelah diberhentikan kerja, apa yang si Fulan dapat? Yang pertama, gaji dah tak ada, pendapatan dah tak ada, kerja pun dah tak ada, hanya disebabkan perkataan si Fulin. Itu satu. Yang kedua, contoh yang kedua, ada pasangan orang tua. Kira seorang atuk dan nenek di kampung. Jadi atuk dan nenek di kampung ni cuma tinggal berdua, sedangkan anak dia pergi ke bandar, kerja di bandar, yang mana anak dia balik sebulan sekali je balik ke kampung untuk ziarah ibu dan ayah mereka yang dah tua di kampung. Datang seorang lelaki ni tanya, cik, makcik, anak pakcik dengan makcik mana? Oh, anak pakcik dengan makcik kerja dekat bandar. Oh, dia tak jenguk makcik ke? Sebulan sekali dia jenguk, kata orang tua tadi. Kata si lelaki tadi, ya Allah, melampau betul anak makcik ni. Sebulan sekali je dia jenguk makcik. Dengan usia makcik, dengan pakcik yang dah tua macam ni, dia tinggalkan pakcik dengan pakcik dekat kampung macam ni, sedangkan dia pergi dekat bandar, pergi kerja dekat sana. Apa perasaan pakcik dan makcik tersebut? Yang pada awalnya dia rela anak dia jenguk dia atau ziarah dia balik ke rumah sebulan sekali, jadi tiba-tiba tak rela dan akhirnya jatuh sakit. Nampak? Jadi dekat sini, di antara dua cerita ni, dapat kita simpulkan bahawasanya perkataan tu dapat menembusi sesuatu yang tak dapat ditembusi oleh benda lain. Sebagaimana yang dikatakan, al-kalamu yanfuzu ma la tanfuzul ibari. Perkataan atau percakapan itu mampu menembusi apa yang tidak ditembusi oleh jarum. Jarum, suatu yang benda kecil. Kalau kita tengok jarum, kecil, halus dia.
Tapi pertanyaan dia, apa yang tidak boleh jarum tembus? Semua boleh. Setebal apa pun kain, jarum tetap mampu menembusi ketebalan kain tu. Tapi apa yang tak mampu ditembusi oleh jarum? Dinding, tembok. Tapi percakapan, perkataan boleh menembusi dinding, boleh menembusi segala hal. Jadi terutama yang paling penting menembusi hati. Jadi dengan perkataan yang buruk, perkataan yang tidak membawa manfaat, itu boleh menyebabkan sakit hati orang atau boleh menyebabkan menaikkan amarah orang. Jadi berhati-hati dalam bercakap.